Hai, Assalamualaikum. Selamat malam. Salam sejahtera kepada semua yang menghadiri sesi Mega Live kita pada malam ini. Saya Aman, Client Account Executive di Mentorship Spire yang ingin membantu usahawan-usahawan di sana mencapai 1 juta dalam tempoh 6 bulan ke setahun. So hari ini saya sangat-sangat excited kerana saya ada result daripada tim Spire sendiri yang mana kita telah berjaya membimbing beliau untuk berjaya menjana pendapatan yang sangat besar dari hari ke hari. So sebenarnya saya tak nak buang masa anda dan saya sangat excited. So kita akan terus sahaja bertemu bual bersama Cik Feli, Associate Executive Faith Fleur. So kita persilakan Cik Feli. Hai Cik Feli. Sihat Cik Feli? Sehat, makin membulat. Dekat mana tu? Dekat office ke? Dekat rumah ke? Feli dekat rumah. Dekat rumah. So macam mana hari ni? Apa yang Feli rasa hari ni? I feel great, excited. Excited? Yes, nervous sikit. Sangat excited. Kenapa Cik Feli nervous? Kenapa nervous? Sebab ni adalah salah satu impian Feli sepanjang Feli kenal Richwork untuk berada di dalam Mega Live. Lepas tu tidak sangka pula dapat invitation, then dia rasa nervous with excited, but excited lebih lah. That's amazing. So dalam apa sahaja yang kita ingin mulakan itu, nervous itu sangat penting untuk kita drive diri kita. Betul tak betul Cik Feli? Betul. Yes. Okay Cik Feli, saya dah go through dah profile Cik Feli. Saya dah tahu dah apa yang Cik Feli buat. So sekarang ni saya nak Cik Feli terangkan kepada penonton-penonton yang sedang tonton Cik Feli sekarang ni di Mega Live. Mereka mungkin ingin tahu apa yang Cik Feli usahakan, apa yang Cik Feli tengah buat sekarang ni, apa yang Cik Feli tengah usaha untuk membantu orang-orang di luar sana. Boleh tak Cik Feli ceritakan sedikit tentang latar belakang Cik Feli? Okay, boleh. So before tu orang kata tak kenal maka tak cinta kan? Pertama ku melihatmu bergetar rasa hatiku, berdebar-debar jantungku, mungkin ku suka padamu. Jadi Feli kenalkan diri dulu. Okay, saya Feli Israel Viapojol, Associate Executive Partner Faith Fleur bahagian Sabah. Okay, so kepakaran Feli adalah untuk membantu para wanita dan jejaka di luar sana untuk tampil lebih yakin dengan rambut yang menawan, cantik, sihat tanpa perlu merisaukan masalah rambut gugur, masalah rambut berkelimumur, botak dan juga berbau kepang. Rambut gugur, Faith Fleur kan? Ada. Terbaik. Okay, thank you. Saya tahu yang Cik Feli bukanlah seorang founder. Cik Feli adalah executive associate di Faith Fleur. So saya nak tahu apa yang terlintas di hati Cik Feli pada permulaan untuk Cik Feli mula join dan mula berniaga ni. Boleh tak Cik Feli kongsikan sikit dengan kita? Okay, yes, Feli bukanlah seorang founder. Feli hanyalah seorang associate executive partner. Kalau erti kata lain macam master stockist lah kan, untuk lebih mudah dipahami. Okay, so macam mana Feli boleh terlintas untuk buat bisnes ni, join bisnes Faith Fleur adalah yang pertama, Feli sendiri mengalami masalah rambut gugur yang teruk. And Feli ni merupakan seorang student master, berumur 25 tahun. Okay, jadi Feli biasalah student ada fasa-fasa stres. Jadi pada bulan April 2019, tahun lepas saja, Feli ada satu fasa di mana rambut Feli ni gugur teruk. And then waktu tu Feli ada boyfriend lah juga. Dan tak seharusnya aku bertemu dirimu. Okay. Adakah Feli stres waktu itu? Yang kini sudah jadi tunang lah. Jadi masih cik lah kan, belum lagi puan. Okay, so biasalah kalau student kita asyik fokus dengan study, sometimes kita lupa dengan appearance and kita punya macam penampilan. So tunang Feli ni dia cakap macam ni, kenapa rambut kamu ni asyik gugur, lepas tu berbau lagi tu. And mula-mula Feli rasa macam perkara biasa, it's normal, macam dia ni mesti main-main, macam tu. Tapi bila hari-hari and then bila sentiasa selalu kita dengar macam begang pula saya dengar ni lama-lama. So Feli pun try lah cari produk
and before ni pun ada juga Feli try produk-produk lain tapi tidak ada yang berkesan, maybe tidak sesuai dengan Feli lah. Feli tidak salahkan produk tu, maybe tidak sesuai dengan diri Feli. So, and Feli ada satu perangai yang sangat skeptical dengan produk tempatan. Jadi, macam mana mau cakap Tuan Aman, Feli rasa macam tercapar and then Feli pun rasa macam Fetzler, okay, bolehlah try. And then actually tunang Feli yang try dulu. So dia cakap, saya sudah ada try ni. Anda bila lagi? Kamu bila lagi? Jadi Feli pun rasa, kau pandang rendah dengan saya ni. Macam tu. So Feli pun try lah produk Fetzler and then jatuh cinta sebab baru 3 hari Feli try dengan serum. Itu saja yang Feli mampu dulu sebab Feli student dan tiada duit. Biasalah student selalu dikaitkan dengan tiada side income, tiada income. So Feli hanya mampu beli serum, itu pun Feli apply jadi dropship hanya untuk dapat harga murah. Jadi 3 hari sejak guna terus rasa macam amazingnya produk ni. So Feli just buat story je and then Feli share kebaikan produk and then Feli cakap, I'm so excited. This is my first time try produk tempatan yang dia punya result sangat amazing. And then turn out tiba-tiba kawan Feli reply, macam mana tu? Apa produk tu? And then that time Feli tak terfikir pun nak buat bisnes ni betul-betul lagi. Just untuk dapat harga murah and guna untuk diri sendiri. And then bagi tengok dekat Feli punya tunang tu yang rambut saya tak gugur dah. Jangan pandang rendah. Macam tu je actually mula-mula. So maknanya saya faham di sini permulaan terdetiknya Cik Feli untuk buat bisnes ni adalah kerana dikritik hebat oleh orang kata tunang Cik Feli sendiri. Itu yang membakar semangat Cik Feli untuk terus buat bisnes ni. Betul tak? Itu asalnya. But then ada satu momen di mana yang membuatkan Feli terus terbakar dan nak buat lebih lagi di mana Feli ada satu turning point. Feli before ni pernah juga buat bisnes tapi bisnes tu macam benda viral saya nak jual. Yang ni produk ni ada saya nak jual. Semua nak jual. Macam nak buat pasar malam. Lepas tu asal nak top up stock Feli akan minta dekat parents. Then parents pun macam cakap, asal buat bisnes mesti tak jadi. Takkan every time nak minta kita orang yang provide modal kan. Lepas tu cash flow tak tahu ke mana. Ke laut ke darat ke tak tahu. So my parents lost trust lah dengan Feli that time. So that's why Feli macam tak aktif sangat dengan bisnes and then saya shut down for 1 year sebab saya trauma. Dengan bisnes yang before ni di mana saya rasa saya tak pandai handle and then saya banyak salahkan diri saya sendiri. So korang jangan pernah salahkan diri sendiri. Okay, itu baru mukadimah and then my turning point is actually my turning point is actually Tuan Aman di mana bila Feli start pursue master ni, continue in master, adik Feli yang lelaki nombor 2 dia cakap Feli macam ni, Kak, kau ni hanya menyusahkan parents sejak pergi study. Kau tahu kah, parents sampai terpaksa buat loan and then di rumah pun makan hanyalah nasi, telur dan juga sardin. And Feli rasa macam geram sangat dengan adik Feli ni sebab Feli kan anak sulung and then Feli rasa macam adakah salah untuk Feli pursue ataupun adakah salah untuk Feli sambung study. And at the same time saya rasa seseorang kakak yang loser bila umur 25 tahun masih berharap pada parents and banyak sangat Tuan Aman. Saya rasa macam sangat bengang dengan adik saya punya statement tu. Up until now kalau Feli rasa macam nak putus asa kan, Feli mesti akan ingat tak boleh. Nanti adik saya akan cakap, saya ni menyusahkan parents. Walaupun parents Feli ni adalah both government, tapi still, kalau orang cakap kalau government ni, orang akan rasa macam, dia ni kaya, bolehlah hidup senang macam tu. But yet, sedihlah bila dengar adik sendiri cakap Feli ni hanya menyusahkan parents and parents terpaksa buat loan.
and makan hanyalah nasi kosong, telur dan juga sardin. Sangat sedih sebagai seorang kakak. Itu actually my turning point lah yang hit me really hard up until now. Saya faham perasaan tu Cik Feli. Terima kasih sebab berkongsi benda-benda macam ni, sebab kita sebenarnya tak tahu, mungkin ada penonton-penonton sekarang ni sebenarnya yang ada turning point yang sebegini, tapi mereka ni tak tahu macam mana nak ambil benda tu secara positif yang boleh drive diri mereka untuk mula ubah diri mereka supaya bagi kepercayaan tu kepada orang-orang yang mengkritik mereka ni, orang kata meyakinkan dan memberitahu yang sebenarnya aku boleh jugalah berjaya walaupun kau tengok aku macam ni, tapi aku boleh. Aku nak drive diri aku nak ubah diri aku. Macam yang Cik Feli sekarang tengah buat, Cik Feli cuba buktikan pada orang-orang, especially adik Cik Feli sendiri yang setiap hari bakar Cik Feli ni, yang kata kau ni kenapa nak habiskan duit family, kenapa semua orang kena support kau. Betul tak Cik Feli? Cik Feli nak buktikan sebenarnya bukan masalah untuk kita ambil tindakan. Sebenarnya adalah masalah diri kita, adakah kita yakin untuk ambil tindakan itu. Cik Feli setuju tak dengan saya? Setuju sangat Tuan Aman, sangat-sangat. Sebab kita sendiri, kalau kita tahu kita nak buat tindakan apa, tapi kalau kita sendiri tak ada keyakinan untuk lakukan tindakan itu, ianya tak akan menjadi sia-sia. Betul tak Cik Feli? Betul, sangat tidak akan menjadi sia-sia kalau kita yakin. So, tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton, cuba ambil satu orang kata input dari perkongsian Cik Feli ini, bahawasanya kalau kita nak membuktikan sesuatu kepada orang, kita sendiri kena yakin dulu tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita sendiri tidak yakin, bagaimana untuk kita ambil tindakan untuk kita ubah hidup kita. So, Cik Feli, saya nak teruskan dengan soalan lagi. Saya sebenarnya banyak nak korek rahsia-rahsia Cik Feli ni sebenarnya. Macam mana Cik Feli mulakan semuanya? Boleh tak Cik Feli? Boleh, rasa macam kena stalker pula. Sebab kita kat sini kita nak share dengan semua orang macam mana sebenarnya untuk kita bermula. Sebab setengah orang, sekarang ni kita pun tahu dalam kondisi pandemik macam ni, ramai di antara kita yang dibuang kerja, diberhentikan kerja. So mereka tengah stuck. Ada yang berbisnes tapi mereka stuck kerana tak ada sales dan tidak ada income lagi. So kita sebenarnya nak bagi sedikit input kepada mereka supaya jangan stuck, lakukan tindakan, cari jalan macam mana kita nak mula. Betul tak Cik Feli? Yes, betul. Jangan stuck. Kena cari jalan. Tadi Cik Feli dah kongsikan bagaimana Cik Feli dapat satu turning point ataupun mula-mulanya Cik Feli berniaga online ataupun offline ini bersama dengan Faith Fleur. So sekarang ni saya nak tahu macam mana sebenarnya perubahan awal yang Cik Feli mula nampak apabila Cik Feli dah start dengan Faith Fleur ni. Boleh tak kongsikan sedikit perubahan awal apabila Cik Feli mula berniaga? Okay, so before ni Feli pernah berniaga juga, just that the first thing yang Feli nampak adalah bila kita ada mentor ni, kita lebih jelas. Okay. So dulu Feli tak ada mentor and all I know adalah buat dengan apa saya rasa betul saya buat. Saya rasa macam tak ada hala tuju, and maybe itulah juga sebab kenapa Feli gagal berkali-kali pada masa yang dulu. So when I decide untuk join Faith Fleur, apa yang best pasal Faith Fleur adalah sesi mentoring and juga dia punya circle itself. Okay, and the first thing yang Feli selalu ingat, yang terngiang-ngiang juga dekat akal fikiran Feli ni adalah di mana founder Puan Siti Mariam Samad selalu mention yang the first thing kalau kita nak buat bisnes adalah we have to betulkan our niat dulu. Jadi dulu bila waktu Feli buat bisnes, Feli always fikir buat bisnes hanyalah jual, beli, untung. Jual, beli, untung. So bila Feli betulkan niat, Feli rasa macam kita buat bisnes, untuk bisnes kita ni grow, kita kena bantu lebih ramai lagi. Bila kita dapat bantu atasi masalah mereka, kita dapat bantu capai impian mereka, eventually kita pun akan dapat dibantu and impian kita pun akan tercapai. And eventually juga kita punya bisnes akan makin grow. So itu adalah satu perubahan yang sangat besar bagi Feli. Satu permulaan yang Feli rasa macam hanya betulkan niat sahaja dan bermentor. Dia punya perubahan sangatlah amazing yang Feli boleh bagi tahu Tuan Aman.
So maknanya Cik Feli punya permulaan tu adalah apa yang Cik Feli betulkan adalah minda dan niat Cik Feli tu, betul tak? Yes, betul. So maknanya kesimpulan yang saya boleh berikan, permulaan tu kita kena betul-betul betulkan niat kita, apa yang kita nak capai, apa yang kita nak buat, betul tak Cik Feli? Betul. So bagi tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton ni, apa kata tuan-tuan dan puan-puan ambil beberapa saat untuk berfikir kenapa sebenarnya, bagaimana tuan-tuan dan puan-puan nak mula ubah diri tuan-tuan? Apakah sebab ataupun apakah keinginan tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya dalam hidup untuk ubah diri dan terus berjaya? Betul tak Cik Feli? Kita kadang-kadang kita tak terfikir pun, kita asyik tengok orang, orang ni berjaya tapi aku masih lagi dekat sini. Sebenarnya kita tak sedar, kita tidak terbuka fikiran kita, tapi bila kita dengar perkongsian-perkongsian yang macam ni, insya-Allah Tuhan tu akan izinkan untuk minda kita terbuka sedikit. Betul tak Cik Feli? Betul. Sebab Feli pun dulu dengar dari perkongsian live orang, and then waktu tu Feli belum kenal rich work lagi lah. So Feli hanya berbekalkan circle yang positif dalam Fettler. Bila dengar pencapaian diorang ni, Feli rasa macam trigger, rasa macam kalau dia boleh, saya pasti boleh. Jika kau fikirkan kau boleh, kau hampir boleh melakukan. So kita follow orang yang sudah berjaya. Betul Cik Feli. So Cik Feli dah buka ni sedikit bagaimana Cik Feli bersama dengan rich work. Tapi saya nak tahu bagaimana mulanya Cik Feli kenal rich work tu daripada mana? Kenapa Cik Feli teringin sangat nak mengenali rich work ni dan mula untuk menyertai rich work? Boleh tak Cik Feli kongsikan dengan kami? Okay, boleh. Asalnya waktu bulan 10 Feli upgrade stokis, bulan Oktober 2019. Feli start agent bulan Julai 2019. So 3 bulan Feli cabar diri untuk upgrade jadi stokis tu. Disebabkan nak tunjuk result lagi lah. So actually pada bulan 10 tu yang Feli kenal rich work, di mana Feli dulu under leader Juliana Winnie, Puan Juliana Winnie yang sekarang ni berada dekat Titan. Tanya Puan Juliana Winnie. Dalam Fettler dia mengajar kita orang untuk kena upgrade ilmu. So founder sendiri pun menitik beratkan kalau nak upgrade ilmu, saya syorkan rich work. And also Madam Juliana Winnie pun kalau nak upgrade ilmu, join under rich work. So Feli just follow je. Feli ni jenis orang yang follow apa leader cakap. Tak banyak tanya, tak tanya kenapa kena buat and apa konsekuen bila buat. So Feli just follow je. So waktu tu Feli daftar sebenarnya jadi Elite X. And Feli rasa macam actually terinspirasi sebab founder sendiri dan juga Puan Juliana Winnie selalu share yang diorang ni selalu upgrade ilmu, pergi kelas, and Feli rasa macam bestnya bila kita buat bisnes ada kelas ni kan, saya rasa macam Feli rasa macam best sekali ada guideline. So di situ lah Feli rasa macam I have to go to rich work. Kalau Feli nak berjaya macam founder Fettler, Puan Siti Mariam dan juga Puan Juliana Winnie, I have to follow this step. So the first thing ialah Feli terus register Elite X under rich work, and Feli rasa itu adalah first batch kot. First batch Elite X waktu tu. So waktu proses daripada Elite X tu Cik Feli berjaya masuk ke Spire? Feli masuk Spire pada bulan Jun 2020 tahun ini. Feli register as Elite X pada November, penghujung antara awal Disember macam tu lah, pengawalan Disember 2019. So dalam Disember, Januari, Februari, March, April, Mei, dalam 6 bulan lah Feli totally habis Elite X dan Feli terus upgrade jadi Spire. Sebab Feli tak nak bila Feli tak upgrade nanti akan lost track tau. Selalu dengar dok cakap macam tu kan, jadi Feli cannot. Kena terus upgrade. Amazing. Tak sampai 7 bulan journey dengan Elite X, Cik Feli terus upgradekan diri di dalam circle Spire, betul? Yes, betul.
So, daripada Elite X ke Sapphire, journey dia sangat berbeza, betul tak Cik Feli? So, bagaimana sebenarnya Cik Feli mula pula journey dengan Sapphire ni? Apa permulaan ataupun apa step pertama yang Cik Feli ambil daripada Elite X nak masuk ke Sapphire ni? Bagaimana permulaan dia? Okay, so actually what happened, Feli cerita waktu Elite X lah. Elite X ni yang satu kelas yang betul-betul menghentam Feli 360 darjah adalah waktu kelas Nak Ubah Hidup tahun 2020, Januari tahun ini. Itulah first class Feli attend secara satu badan, datang and then tengok oh macam ni, and actually I was like macam kejutan budaya jugalah kejap sebab tengok orang asyik excited naik atas kerusi and then tak duduk, terus Feli rasa macam oh best lah macam tu kan. But then satu yang Feli belajar dekat Nak Ubah Hidup adalah kita kena jaga and then kita kena sayang keramat hidup kita. Kalau nak grow dalam bisnes, bukan saja upgrade ilmu, bukan saja ilmu marketing, but then kena hormat dan sayang kita punya keramat hidup, which is our parents lah. Dan jangan pernah tinggalkan ibadah kita lah. Okay, so waktu tu sangat buat Feli rasa macam this is what I want. And the moment Doc cakap sebenarnya untuk jadi seorang jutawan ini tidaklah susah. As long as you have focus, and I bet you dalam 6 bulan saja kamu boleh capai kamu punya 1 juta yang pertama. And start daripada Januari 2020 tu lah Tuan Aman, Feli always, tak tahulah kenapa suara Doc ni dia selalu tengyang-nyang, and then Doc selalu bermain di fikiran Feli cakap 1 juta dalam masa 6 bulan, 1 juta dalam masa 6 bulan, every day tau macam tu Tuan Aman. And every day bila Feli dengar, and then bila kita kena pump dengan result Elite X yang sudah upgrade jadi Spire yang sudah jadi Titan, lagilah kita terbakar. So the moment Feli upgrade jadi Spire tu, the first thing yang Feli buat betul adalah Feli minta restu daripada Feli punya founder Puan Siti Mariam. Feli cakap Feli nak upgrade Spire sebab bagi Feli kita kena hormat kita punya leader dan juga kita punya mentor. Setiap keputusan kita kena inform diorang, kita kena update. So bila Feli tunggu, sebenarnya awalnya Puan Siti Mariam tidak bagi lagi. So dia cakap steady, sabar dulu, tengok dulu, keep consistent dulu yourself, and then the moment bila Puan Siti Mariam cakap macam tu, Lady Boss cakap macam tu, Feli rasa macam tak cukup ni, I have to prove more. So that's yang boleh kena restu untuk masuk Spire. So that's why lah Feli buat and Feli rasa actually itulah push momentum yang best pasal founder, pasal Kak Yam, kita orang panggil Kak Yam. And sangat the moment bila bos cakap okay Feli, saya restu anda masuk Spire, hari tu juga Feli contact Tuan Umayyan untuk sign up jadi Spire. Amazing Feli, amazing. So maknanya saya belajar sesuatu di sini adalah kalau kita nak mulakan sesuatu tu, kita perlu minta restu orang yang terdekat dengan kita ataupun mentor-mentor kita, betul tak? Betul. Restu tu sangat penting untuk kita mulakan sesuatu. So Cik Feli, kalau tidak keberatan, boleh tak Cik Feli kongsikan dengan saya bagaimana Cik Feli mula mendapat orang kata kepercayaan daripada parents Cik Feli sendiri, sebab tadi Cik Feli ada berkongsi yang mereka macam tidak percaya dengan apa yang Cik Feli nak buat, selalu tersalah langkah, selalu tidak berjaya. So macam mana kali ini Cik Feli mendapat orang kata permulaannya dapat restu daripada mereka? Boleh tak Cik Feli kalau tidak keberatan untuk kongsi dengan penonton-penonton yang sedang menonton ni? Okay, Feli admit untuk dapatkan trust daripada parents tu adalah satu journey yang sangat susah bagi Feli sebenarnya in person. Apa yang Feli buat adalah founder selalu ingatkan dan juga Doc selalu ingatkan, show results. So Feli just follow and Feli show result. Dari sales hanyalah 100, 200, next month jadi 1000.
And waktu sale 1,000 tu, Feli ingat parents Feli sudah rasa macam, oh anak saya boleh pergi. But then Feli still dapat satu macam 1,000 je kot. Macam tu. And then so Feli fight lebih. So until I hit my 5 figure, my first 10K that time, and just to prove my parents yang I can do this. But still tidak nampak lagi, still tidak dapat lagi that trust. But then I know my mom start untuk follow Feli that day. Sebab Mami Feli tiba-tiba pandai reply WhatsApp story and everything. So bila Feli get more into business, pada bulan 12 adalah satu momen di mana Feli sendiri tidak percaya pada diri Feli yang Feli boleh bagi sesuatu yang mak Feli nakkan dari dulu, di mana Feli always nampak mak Feli ni pergi kedai emas tapi tak beli emas dari kecil. Padahal duit ada untuk mampu untuk beli tapi tak beli sebab biasalah parents kan nak yang terbaik untuk anak dorang. So dia korbankan dia punya impian, mak punya impian untuk anak-anak. So waktu tu Feli pergi kedai emas and Feli niat sebenarnya nak beli reward untuk tim saja. Tapi the moment I go, itu first time Feli masuk kedai emas secara Feli sendiri. The moment Feli nampak gelang-gelang emas tu, Feli terus rasa macam rasa macam ni kot perasaan Mami Feli bila nampak. But then kau tidak dapat beli. So that day I decided untuk beli gelang emas walaupun taklah tebal orang cakap, tapi orang student dapat belikan gelang emas dan satu nama tu mak dia. And I'm feeling so amazed. So Feli study dekat KL, then bila bulan 12 tu Feli balik, I give it to Feli bagi secara person, and I expect mom to say, wah, thank you kak. But then my mom tanya macam, emas betul kan ni kak, emas Korea. Aduh, boleh pula mak cakap macam tu kan. But then I can see from her eyes yang he was so proud. Walaupun mak tak cakap, but then itulah momen pertama yang Feli rasa Feli gain transparency, di mana Feli beri impian mereka. Salah satunya gelang emas tu lah. So bila dari kelas nak ubah hidup tu, dok cakap yang pasal jaga keramat hidup. So dari situ Feli bagi tahu dekat diri Feli, even though you are student and you are doing business, pastikan duit daripada business, your profit, you have to give to your parents juga. So Feli start dari bagi 200, 500 and then 1,000 every month consistently. And Feli rasa macam sangat happy. And sekarang ni kalau ada apa-apa, kalau macam tak cukup apa, parents terus call je. So Feli rasa tu lah momen yang di mana diorang trust. And then every day Feli akan share, walaupun mak Feli cakap government is the best. But Feli just share Feli punya impian and apa Feli nak jadi 3 tahun, 10 tahun, 30 tahun akan datang with this business. Even though walaupun mak tak setuju, tapi Feli yakin bila kita hari-hari cakap, diorang akan nampak dengan jelas. Sebab biasalah kan mak-mak dan bapak-bapak ni, diorang bukannya tak setuju, diorang bukannya tak sokong kita pun. Diorang actually takut anak-anak diorang ni gagal. So kita sebagai anak ni kena proof yang kita ni boleh. Betul. Jadi barulah diorang akan trust kita. Saya sangat setuju. Tidak ada ibu bapa, tidak ada parents yang tidak ingin melihat anak mereka berjaya. Ibu, berkenan air mataku
So saya percaya dalam masa yang Cik Feli bagi result dekat dia orang dah mula trust dah sebenarnya. Cuma dia orang takut, adakah anak aku boleh benar-benar berjaya atau tidak. Mereka tidak mahu melihat kekecewaan di mata Cik Feli sebenarnya. Tapi saya percaya mereka juga sangat bangga dengan Cik Feli sekarang, sebagaimana yang saya rasa sekarang. I'm very proud. Actually saya bangga dengan Cik Feli. Sebenarnya saya selalu merasa bangga dengan orang-orang yang berjaya membahagiakan orang-orang yang mereka sayang, terutamanya family mereka, ibu bapa, adik-beradik dan sahabat andai. Saya sangat-sangat bangga dengan apa yang Cik Feli dah berjaya capai sekarang, dan saya harap Cik Feli akan sentiasa terus bahagiakan orang-orang di sekeliling Cik Feli dan sentiasa memberi manfaat kepada orang ramai. Seperti orang-orang di luar sana yang sedang menonton, tuan-tuan dan puan-puan, pernah terfikir tak dalam satu masa tu apa sebenarnya yang tuan-tuan dan puan-puan telah berikan kepada orang-orang tersayang yang berada di sekeliling tuan-tuan dan puan-puan? Cik Feli sudah. Anda bila lagi? So Cik Feli, saya nak bertanya sedikit. Apakah pendapat atau pandangan Cik Feli tentang mula? Perkataan mula itu, apakah pemahaman Cik Feli sendiri tentang mula? Okay, so adegan menangis pula. Mula ni bagi Feli adalah something to do with yourself actually. Diri kita sendiri yang buat pilihan. Walaupun kita berada dalam circle yang positif dan kita ada mentor yang hebat sekali manapun seperti Doc, tapi kalau diri kita tidak sendiri buat pilihan tu untuk mulakan tindakan tu, so kita tidak ada perkataan mula tu sebenarnya. Kita hanyalah mematikan impian kita dan kita hanyalah mematikan kejayaan diri kita sendiri. So tanpa pilihan dalam diri kita sendiri, dalam hati ini, dan tanpa push button yang strong, kamu tidak akan mula. Tapi bila ada push button and then ada good big why and then kamu ada kebengangan yang besar and then kamu tahu apa tujuan kamu, and diri sendiri pilih untuk buat yang terbaik, and kamu ada mula. Betul, saya sangat setuju. Kalau kita ada satu push button dan kalau kita ada satu big why, kita akan terus push diri kita dan kita akan sentiasa drive diri kita untuk menjadi lebih baik di depan mata orang-orang yang kita ingin provekan kepada mereka yang kita boleh. Saya percaya itu juga yang Cik Feli buat. Betul tak Cik Feli? Betul. So Cik Feli, saya nak tanya, apakah sebenarnya kepentingan kita ni untuk menuntut ilmu walaupun kita ni dah ada experience? Apakah kepentingan dia untuk kita sebagai orang yang ingin bermula menuntut ilmu? Okay, macam yang Feli share tadi, before ni Feli buat bisnes tanpa ilmu, tanpa guidance. So I felt gulung tikar berkali-kali. Pernah jadi founder but not found. Sebab all I know adalah diri sendiri, tidak yang orang guide. So bila kita mula, we decided untuk start and kita mula. The first thing kamu kena cari, bila kamu ada semangat tu, carilah mentor. Carilah satu agensi di mana yang boleh guide kamu untuk keep on track. Sebab bila kita berada di satu keadaan yang selesa and kita rasa diri kita ini sudah tahu, ego, tak nak ada mentor and rasa macam semua pandai, itulah momen-momen di mana anda sedang menjemput kegagalan. Jadi so always upgrade in sebab every day is new things to learn. Walaupun dalam macam sesi Richwork sendiri, walaupun kita dengar MMM ataupun NUB nak ubah hidup, nak urus bisnes, nak urus bisnes dan macam-macam lagi, walaupun kita rasa macam, oh saya dah join benda ni, oh mesti benda sama. Tak, bagi Feli, every class, every session adalah new. Dia adalah sesuatu benda yang belajar ni, upgrade ilmu ni, kita kena dengar hari-hari. Kadang hari ni bila kita dengar dia tak sampai, kita tak faham. Tapi bila kita dengar hari-hari and berkali-kali, barulah kita faham. Betul, saya setuju. Tidak ada ilmu yang orang kata sia-sia, betul tak Cik Feli? Setiap apa yang ilmu yang kita dapat, setiap hari yang kita jalani itu adalah ilmu bagi kita. So
Betul. Permulaan untuk semua benda itu adalah benda yang proses yang kita jalani setiap saat. Betul tak Cik Feli? Yes. So apa sebenarnya cadangan ataupun pendapat secara terus terang Cik Feli bagi mereka yang di luar sana ingin memulakan sesuatu? Kadang-kadang mereka ni stuck, mereka tak tahu macam mana nak mula, mereka tak tahu apa yang mereka bayangkan atau mereka inginkan. So apakah pendapat atau nasihat daripada Cik Feli sendiri yang dah bermula dan sedang menjalani journey bersama Sapphire sekarang untuk menuju menjadi seorang jutawan? Apakah nasihat daripada Cik Feli untuk mereka yang ingin bermula sekarang tapi tidak ada arah tuju? Okay. Nasihat bagi Feli untuk bagi mereka yang nak start but then tak ada arah tuju, the first thing adalah you have to trust yourself. Tanpa percaya pada diri, ilmu macam mana pun tak akan masuk dalam diri. So trust yourself, carilah mentor, a good circle yang boleh drive kita, and then percaya saja dengan apa-apa kata mentor. Macam yang Feli katakan tadi juga, everyday selalu terngiang-ngiang suara dok, 6 bulan pertama 1 juta, 6 bulan pertama 1 juta. So benda tu Feli visualize and then Feli rasa and Feli declare everyday juga benda tu. And then tak sangka juga Tuan Aman, I'm so blessed with the journey Feli bersama Fettler and journey Feli dalam Richwork juga. Pada bulan 8, 17 bulan 8, I hit my first 1 million. And yes, yeah. So itulah Feli cakap, kena ada mentor so that kamu akan keep on track. And Feli boleh katakan yang Richwork sangat menitik beratkan anak-anak diorang dalam Richwork sendiri, di mana kalau kita lost, diorang akan cari guys. Jangan risau. Yang Feli boleh katakan, must have mentor and keep on track. Kalau tak keep on track and selesa, maka selesalah anda dalam hidup anda. Okey, Cik Feli, ya Allah, saya bangga bila akhirnya kalimat yang saya nak dengar daripada Cik Feli sendiri yang Cik Feli dah capai 1 juta pertama pada Ogos tempoh hari. Tahniah Cik Feli, tahniah, amazing. Itu yang sebenarnya kita nak bantu orang-orang di luar sana untuk capai 1 juta pertama mereka daripada mereka tidak ada apa-apa. Dan saya percaya dengan perkongsian Cik Feli ni sebenarnya kita tidak perlu produk untuk mula. Kita tidak perlu create satu bisnes untuk kita bermula. Betul tak Cik Feli? Betul. Kalau kita nak tunggu untuk kita create satu produk atau kita nak create sesuatu bisnes itu, sampai bila pun kita tidak akan apa orang kata menuju ke arah kejayaan. Kalau kita sendiri kena drive diri kita cuba jual produk orang lain dulu untuk kita tahu di mana kemampuan kita. Kalau kita sendiri tidak boleh untuk jual produk orang, macam mana kita nak jual produk sendiri? Betul tak Cik Feli? Betul, setuju sangat Tuan Aman. Kalau tak nanti jadi founder not found macam Feli dulu. Betul, saya percaya itulah yang menyebabkan kejayaan Cik Feli sekarang. Cik Feli sebenarnya tengah orang kata rangsang diri sendiri untuk cuba jual produk orang lain dan menjadikan Cik Feli ni jutawan. Cik Feli sebenarnya tengah cabar diri Cik Feli. Dengan permulaan mencabar diri itu boleh menjadikan anda di luar sana tuan-tuan dan puan-puan seperti Cik Feli, daripada bukan siapa-siapa dan sekarang menjadi seorang jutawan tuan-tuan dan puan-puan. Tanya kepada Cik Feli. Cik Feli, saya nak ucapkan ribuan terima kasih, jutaan terima kasih kepada Cik Feli kerana sudi berkongsi experience Cik Feli bersama-sama dengan kita di Mega Live pada malam ini. Dan terima kasih juga untuk masa Cik Feli, dan saya berharap orang-orang di luar sana dapat sedikit input dari apa yang Cik Feli kongsikan pada malam ini. Dan saya mewakili seluruh tim Richwork mendoakan agar segala urusan Cik Feli dipermudahkan dan Cik Feli akan sentiasa sihat, bahagia, kaya dan berjaya sepanjang zaman. Thank you. Feli juga ingin mengucapkan ribuan berbanyak terima kasih kepada tim Richwork dan juga terutama kepada Dr. Azizan Osman. Feli rasa kalau Feli tak jumpa Richwork dan Feli tak jumpa Fettler juga, maybe Feli tidak akan berada di depan korang semua. Thank you so much Richwork.
Thank you Cik Feli, saya belanja 1 minit lah. Layaknya seorang pria, ku coba untuk setia mencintai satu wanita, tetapi aku tak bisa. Dia atau dia. Terima kasih Cik Feli, kita jumpa lagi insyaAllah. Kita akan jumpa bila kita ada event ke apa-apa nanti, kita akan jumpa. Terima kasih Cik Feli, jaga diri, jaga kesihatan, jaga semua orang yang ada di sekeliling Cik Feli, okey? Okay. Terima kasih. Thank you. So, tuan-tuan dan puan-puan, macam mana dengan perkongsian Cik Feli, Associate Executive Fate Fleur tadi? Adakah tuan-tuan dan puan-puan mendapat something daripada perkongsian beliau? Bagaimana apa yang mendorong beliau bermula? Apa yang mendorong ataupun push factor beliau untuk mula ubah hidup? Macam mana beliau mula untuk gain trust daripada family ataupun orang-orang terdekat beliau. Saya harap tuan-tuan di luar sana yang mempunyai masalah seperti Cik Feli dahulunya dapat membuka sedikit ruang di minda atau di hati tuan-tuan dan puan-puan untuk mula berfikir, kenapa tuan-tuan dan puan-puan perlu bermula? Percayalah, setiap tindakan yang tuan-tuan dan puan-puan ingin lakukan perlu dari hati dan minda. Kalau tidak ada ilmu tuan-tuan dan puan-puan, kita hanya boleh merancang. Tapi untuk kita mengambil tindakan, kita perlukan ilmu. So tuan-tuan dan puan-puan, itu sahaja sesi temu bual saya bersama Cik Feli. Saya harap, benar-benar harap tuan-tuan dan puan-puan dapat input daripada perkongsian Cik Feli ini, dan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa tanamkan dalam hati setiap pertuturan kita itu mencerminkan dunia kita. Jaga diri tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum.